Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi. Jam sekarang menunjukkan 7:43 pagi. Bertarikh 27/8/2021, iaitu pada hari Jumaat, iaitu minggu terakhir untuk kita trade lah. Jadi pertama sekali saya nak mendoakanlah supaya semua yang melihat video ni dipermudahkan segala urusan, tak kisahlah sama ada anda dalam keadaan musibah atau dalam sebaliknya. Jika berlakunya musibah, kena ingat iaitu adalah memantangkan fikiran kita, dan seiring dengan kesusahan tu iaitu kesenangan lah. Dan ujian tu diberi untuk mematangkan kita dan membuat kita lebih kepada arah yang lebih baik, iaitu lebih better. Yang mana yang urusan dia telah dipermudahkan, harap dalam keadaan baik-baik sahaja. Okey. Di pagi ni suka saya syorkan iaitu apakah tugas sebagai seorang traders lah. Okey, macam saya, okey, kalau macam pagi ni, apa yang saya buat ialah saya selesaikan apa yang patut diselesaikan. Kalau nampak saya macam mamai ni sikit, bukan mamai lah, nampak macam tak bermaya muka tu, kusam, sebabnya belum tidur lagi lah selepas pulang pada studio. Sebab apa? Sebab satunya saya nak fokus apa yang patut fokus, and then saya nak selesaikan job saya dekat membership, iaitu memberikan manfaat kepada keliling lah komuniti. Dan saya juga bukan saya share sahaja di dalam membership, tetapi dan juga dalam community, dan juga macam yang sekarang ni yang saya buat. Dan selepas tu, apa tugas saya sebagai seorang trader di waktu pagi ni, saya buat ialah utamanya buat apa yang patut kat rumah ni. Sebentar lagi sediakan sarapan apa yang sepatutnya. Sebelum kita nak lakukan tugas-tugas lain, okay, kita tunaikan sebagai salah seorang umat Islam, kita tunaikan ibadah wajib kita, iaitu solat subuh, dan mengajilah walaupun sehelai muka surat pun. Selepas tu barulah, selepas semua urusan diselesaikan, barulah kita melihat chart. Ni tugas saya sebagai seorang trader, di chart, melihat arah pasaran market. Adakah hari ini kita boleh membuat keuntungan atau sebaliknya? Adakah kita nak entry untuk masuk pasaran atau sebaliknya? Apa-apa kita cek pada analisa. Dan so far alhamdulillah pada minggu ni saya dah close profit daripada modal $200 pada hari Isnin tersebut. Saya dah gain profit dalam 16.75% dalam minggu ini, alhamdulillah lah. So kita pergi ke chart, tengok, kita lihat apakah analisa yang boleh kita masuk pasaran hari ini ataukah sebaliknya. Dan ada pair yang saya masih ada hold position, jadi kita check sama ada position tu kita boleh hold ataukah sebaliknya. Okay, kita jumpa di chart. Okay, sekarang kita berada di chart pada pukul 7:49 minit pagi. Okay, bertarikh macam tadi saya sebutlah 27/8. Jadi dekat sini kita nampak di pasaran emas lah, di pasaran emas. Okey, kita nampaknya yang ini saya ada position lagi, dan yang saya limit saya sebelum ni dah ambil, dan yang ini position yang saya masuk malam malam, tetapi saya tak close lah. Yang ni saya masuk di malam tu, saya tak close, dah running dah, dia dah running puratanya dari sini ke sini dalam lebih kurang dalam 20 pip lah, so $2. Tapi saya tak tutup, saya biarkan kerana apa, dia masih lagi di bawah middle band, dia masih lagi downtrend lah, so ada tendensi untuk drop lagi, tetapi dia berada dan masa sama di bawah MA purple lah untuk daily. Okay, sekarang ni ini saya punya yang tengah running dalam $7.83. Okay, dan kalau nampak equity saya dah naik daripada 233.51, so dah naik dalam $33.51. So bermaknanya dalam 16.75% Okay, alhamdulillah lah, dia dah, orang kata dah naik dah, orang kata dah minggu ni.
dalam 4 minggu, so overall dia boleh pergi dalam 80%. Dia boleh pergi macam tu lah. So far Alhamdulillah. Okay, so sekarang ni apa yang kita perlu buka ialah kita open di time frame daily dulu untuk melihat arah pasaran market. Dia open di tengah-tengah, iaitu di antara MASNR dengan keadaan BB dia flat, dan dekat sini candlestick CDS yang masih menguasai trend, iaitu bull close melepasi kedua MA purple di atas middle band, itu menunjukkan dia uptrend, dan dia retest kat sini untuk memberi entries buy, dan dekat sini dia punya TP lah semalam almost hit TP, tetapi saya tak masuk buy sangat. Saya masuk dalam 10 pip 20 pip saya close lah, sebab saya nampak H4 tu ada tendency to drop lagi, that's why saya tak berani nak ambil risiko. Okay, dan kenapa saya pilih sell, sebab dia masih lagi dalam range untuk weekly zone sell kat area sini lah. Nampak tu ada black line sekali. Tu dia punya range lah. Kalau black line, MA purple, dan juga black line, middle band kat sini. So dia masih lagi dalam positif untuk lakukan sell. Tetapi dari segi storage saya nampak dia nak melakukan kenaikan. So kalau yang macam ni, nampak storage tu dia berada di bawah. So kat sini orang kata dalam power zone dan trend start. Bermulanya pasaran ni, dia kalau dia pergi ke sini daripada A ni, daripada sini dia drop, and then dia naik semula. So dia mencari sell sebenarnya, sell untuk pergi ke sini. Itu biasa yang terjadi macam itulah. Tetapi kalau dia naik, dia melebihi daripada paras 80 dan dia masuk ke paras 80 ke atas ni, ini adalah power zone. So maksudnya saya boleh cut loss lah. Kalau dia biasanya kalau dia masuk tiga-tiga ni di atas paras 80, biasanya kita akan nampak candlestick kat sini dah jadi CCU. So kalau secara teknikal ni kita kena cut loss lah kat area sini. Kat sini kita kena cut loss. So yang ni saya kena deletekan post saya ni untuk mengurangkan risiko. Saya tak berani nak ambil risiko, sebab kalau dia pergi melepasi di atas ni, so kita boleh cut loss. Sebab apa? Okay, kita check di time frame daily. Okay, daily dia punya range biasaan untuk buat trend dalam 270 pip. So kalau kat sini kalau kita tarik 270 pip pada zone entry kita yang ni atas ni, okay, nampak dia dah melebihi daripada 200 pip. So kat sini 270, maknanya 220 pip. So kalau dah lebih pada paras 270 pip, so maknanya kat sini zone entry 270 kat area sini lah. So maknanya kita akan cut loss kat area zone sini. Ni adalah zone dia. Okay, 270 pip kat sini. Ni zone dia. Makanya valid lah untuk dia cut loss. So kalau kita check di time frame daily, dia merupakan dah break kat sini untuk mencari CCU kat sini untuk di time frame daily. So kat situlah saya akan cut loss. So saya akan check juga sama ada whether saya akan cut loss atau tidak. Saya kena verify balik lah, sebab di time frame H4 ni zone cut loss saya adalah sini. Zone untuk sell juga sebenarnya di time frame daily, iaitu sebagai dia punya resistance, dan juga weekly ni adalah last price untuk dia punya last price lah. Saya masukkan last price untuk dia punya setup untuk kata last price action lah. Maksud saya kat sini lah, last price action ke atau sebaliknya saya tak kisahlah, tetapi ni last price dia. Kalau dia dah berlebihi ni, bermaknanya tendensi untuk dia mencari kat sini tu ada untuk time frame weekly lah. Maknanya saya masih lagi pegang margin position untuk kata hold position. So saya akan cut loss di area sini, ataupun saya akan cut loss di area atas ni. Maknanya kalau 18 sini saya cek dek 1848 berapa range dia, sini ke sini dalam 500 pip agak besar. So saya ambil dalam range sini lah, 199. Range sini saya akan cut loss, mana dalam 400 pip. Dua post tu $80 agak lah. So agak bahaya lah. So saya biarkan dulu. Tak perlukan kelang kabut, dia masih lagi dalam kawalan. So macam tu lah. Okay, sekarang ni saya nak kongsikan iaitu setup-setup yang saya suka cari. Okay, setup-setup yang saya suka cari ialah macam ni. Ni saya suka cari SCZ kumpul. Iaitu SCZ tu apa? SCZ tu ialah segment entry zone, tempat kita nak lakukan dagangan buy ataupun sell. Kat sini yang saya suka.
Sini saya suka. Mana saya suka sel dekat area dia macam ni. Iaitu mencari sel di tempat kata ada indikator berkumpul kat sini. So, sama juga kalau macam oil, nampak tak? Bila dia kata berkumpul dia, dia akan mulakan dropping. Dia lagi bagusnya kita cari di time frame H4 lah. H4 kalau macam dia berkumpul middle band tu bercampur dengan blackline campur dengan MA. Yang tu saya suka carilah. Ni receiver. Okey, kita check. Okey, macam ni. Nampak? Ni dia punya zone ni. Ni bergabung terus. Kita cari yang setup yang familiar. Macam ni. Nampak? Yang ideal lah. Maknanya nampak dia trace, dia drop. Sama juga dengan pair-pair lain. Oil ada tak kita check di time. Biasanya saya akan cari di time frame H4, daily dan weekly dan juga monthly. Part time frame utama ni saya akan cari. Kalau oil, oil kata apa? Kalau oil, kita check lah. Okay, di time frame daily. Kat sini ada 2 SCZ saja. Kat sini ada sekali dengan black line. So ni kat sini strong lah. Mana nak lakukan dagangan sell ni strong lah kat sini. Dia strong lah untuk kita lakukan dagangan sell. Tapi sebaik-baiknya biar dia rapat. Kita check di H1 tadi. H1 macam mana? H1 black line dekat dia bercantum nampak kat sini. Tapi kita boleh check lah black line tu kat bawah middle band. So oil dekat atas middle band. So macam tak solid lah kita cari yang familiar. Tapi kat sini saya boleh. Asalkan bergabung saya akan cari. Macam tu lah saya akan entry. Lepas tu oil pun saya ada masuk juga. Okay, di time frame H4 ni, ni ada Euro USD. Mana dia strong lah. Boleh lah. Dia katakan dia boleh naik lah, sebab black line tu dekat bawah dia. So dia boleh jadikan naik. Okay. USD JPY. Okay. Kita check di time frame H4. Ada tak? Kita cari yang paling latest je. Ada tak? Okay, tak ada. Ni ada ni. Tapi dia macam tak tahu dekat arah mana satu. So kita biarkan dulu. Kita check di GBP USD. Ada tak? GBP USD tak ada. Di H4. H4 tak ada lagi. Daily tak ada lagi. Weekly tak ada. Weekly ni. Tapi ni lower band. Saya suka cari yang middle band. Iaitu black line dekat dengan middle band. Saya suka macam tu. Macam ni. Ni menghampiri ni. Ni boleh ni. Coming soon. Ya betul apa ya? GBP USD. Boleh lah. Buy limit kat sini. Okay. Lepas tu AUD USD. Kita check H4. H4 ni ada. Tapi dia bukan 100% tau. Dia boleh je break macam ni. Dia dah break nampak. Dia bukan totally 100% tapi dia menjadi. Sebab dia berkumpul. Masa ini dah terjadi. Dia of course lah dapat break. Tapi waktu live dia touch dia return balik kat sini. Dia retest balik. Macam ni NZD-USD ada tak? Sorry. Yang ni use card. Okay, kita check daily. Weekly. Monthly. Okay, tak ada. Agak monthly. Dia dekat-dekat sini juga. H4 tak ada. Okay, kita check lah NZD-USD ada tak. Yang betul-betul rapat ya. H4 tak ada. Weekly tak ada. Daily tak ada. Daily ada. Ni dah siap marking dah. Memang saya dah masuk dah nampak. Dah running dah untuk NZD-USD. So kita check USD CHF. Ada tak? Okay, USD CHF ada yang ni. Nampak? Bila bergabung je, mesti dia meletup. Okay, Euro GBP, saya dah masuk. Ni bergabung ni. Saya suka. Ni dah terlepas. Mostly dah banyak yang terlepas lah. Kita check. GBP. Mostly dia banyak yang dah terlepas. So, tak boleh lah. So, macam itulah. Itu antara tips lah yang saya boleh bagi kat korang. So, macam itulah. Okay. So, korang pandai-pandai dah cari pada incoming day nanti. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.